Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita baca dari surah Yusuf, bermula dari ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya
sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ni hari Jumaat. Cepatnya masa berlalu. Duk rotik lagu tu ya. Dan PKP kita ni sejak daripada bulan 3 sampai hari ni bulan 11. Kira-kira berapa bulan dah? 8 bulan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kat 9 bulan. Masa lama tapi cepatnya berlalu. Kita ni pejabat jelek hari Jumaat dah. Hari Jumaat dah. Masa duk gitu je cepatnya masa berlalu. Jadi perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang meroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Baik, kita sambung bicara pada surah Yusuf. Pada ayat yang ke-41. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf. Setelah daripada dia masuk penjara, bertemu dengan dua orang rakan sepenjaranya. Kemudian dua orang tu bermimpi dan tanya mimpi kepada Nabi Yusuf, dan kita dah sebut bagaimana Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka kepada Islam. Lalu setelah daripada dia ajak, kemudian dua-dua tu ataupun setelah itu dia pun mentadbirkan, mentafsirkan mimpi. Apa kata dia? Ya sahibai sijni, wahai sahabat sepenjaraku, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Takbir mimpi kamu ialah salah seorang daripada kamu akan memberi minum arak kepada tuannya. Tuannya akan memberi minum arak kepada tuannya. Tuannya di sini raja lah. Wa ammal akharu, adapun seorang lagi, maka dia akan dipalang, yakni disalib, serta burung pula akan memakan dari kepalanya. Mana dia akan disalib sampai mati, sehingga burung patuk kepala dia yang telah mati. Qudiyal amru, telah selesailah, yakni tetap berlaku apa yang kamu tanyakan itu. Keputusan telah pun dibuat dan itu pasti berlaku. Keputusannya telah dibuat dan itu pasti berlaku. Baik, kita berdasarkan ayat ini, tafsir ini, kita tahu bahawa yang satu dibebaskan dan akan pergi kepada raja dan akan jadi orang yang memberi raja minum. Kerja balik. Seorang lagi akan dibunuh, dihukum salib, kemudian mati di atas salib tu. Dan kalau kita relate dengan yang mimpi, yang pertama tu yang mimpi perah anggur. Yang kedua tu yang mimpi junjung roti. Cuma disebut dalam tafsir di sini bentuk ayat, sirah ayat Nabi Yusuf alaihi salam, dia tidak mentakyinkan salah seorang ni. Kamu yang melihat yang perah anggur, kamu akan bagi raja minum. Kamu yang junjung roti, kamu akan mati.
Dia tak sebut gitu dalam ayat ni. Ayat dia kata, amma ahadukuma, salah seorang daripada kamu. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu, lam yu'ayyinhu, dia tidak mentakyinkan, menentukan, kepada salah seorang daripada mereka untuk menjaga perasaan seorang lagi. Tu ayat Quran sebut gitu. Walaupun zahir kita faham gitu, tapi dalam tafsir disebut walakinnahu lam yu'ayyinhu li'alla yahzuna dhak, supaya orang yang dihukum mati tidak bersedih hati. Dia kata apa? Salah seorang daripada kamu berdua ni akan kembali hidup, akan dibebaskan, kemudian akan bagi raja minum. Akan memberi raja minum arak. Mana dia akan hidang kepada raja arak. Salah seorang ni akan bebas, kemudian dia akan duduk di samping raja, dia akan hidang arak kepada raja. Dan seorang lagi dia tak sebut juga. Seorang lagi dia kata wa ammal akhar, adapun yang seorang lagi, dia akan mati, kemudian disalib, dia akan dihukum, kemudian disalib sampai mati, kemudian dia akan mayat dia dimakan burung. Tak sebut salah seorang tu related to mimpi kerana bimbang, sedih akan orang yang dihukum bunuh. Itu dari sudut bahasa. Mungkin dua orang tu dia tahu dah dia siapa. Cuma kita kadang-kadang kita jaga dari sudut bahasa. Para Nabi ni bahasa mereka sangat terjaga kerana wahyu. Allah Ta'ala menjaga perkataan mereka. Jadi kita panggil istilah berlapik. Cakap ni berlapik. Kita tahu dah dia tu gini-gini, tapi kita sebut dalam bahasa yang tidak menyinggung hatinya. Macam cikgu ni, awak ni bodoh ni, perasa tak pah depan ni. Dia tak ayat lagu tu. Awak ni kena ngaji sungguh sikit. Nanti kalau lagu ni juga cikgu bimbang, payah nanti periksa untuk lulus. Bahasa dia. Ayat tu kena berlapik. Ni gak awak ni bodoh. Tak pah periksa ni. Bahasa tu kasar lah. Walaupun kadang-kadang mungkin budak tu malas belajar, dia kemampuan dia setakat tu je. Betul tak? Kadang-kadang dari sudut perkataan ni memberi power of word. Kadang-kadang sebab dia berkata, orang panggil, saya tengok speech yang viral, dia berjaya pertandingan public speaking. Dia kata dia ada seorang kawan, nama dia Nasar, orang Arab lah. Dia ni, ayah dia very strict lah. Dia pun family dia educated. Jadi dia struggle untuk membanggakan ayah dia. Dan ayah dia pula very busy man, sibuk sangat. So apa saja dia buat tak kena di mata ayah dia. Sampai satu tahap dia masuk universiti straight A. Dia rasa ni lah perkara yang boleh membanggakan ayah dia. Dia telefon ke ayah dia. Dia kata, "Dad, aku dapat straight A." Ayah dia kata, "Sorry, I'm busy." Sorry, I'm busy. I'm busy, dia kata. I'm busy dia tu menyebabkan perkataan tu satu. Dia dah berusaha siang malam nak penuhkan hasrat ayah dia. Tapi bila dia dapat sesuatu yang boleh membanggakan ayah dia just kata, I'm busy. Maknanya ayah dia tak appreciate dia lah pada dia. Maka dia tukar kehidupan dia. Lepas daripada tu, dia dah rasa, apa aku buat, ayah aku dah
tak kisah. So dia berhenti, bukan berhentilah, dia belajar pun tak kisah. Mula ambil dadah. Kemudian akhir sekali overdose. Kemudian masuk ICU, lama-lama meninggal. Sebab dia kata apa dia? I'm busy. Ayah dia kata. Menyebabkan dia jadi gitu sebab ayah dia kata I'm busy. Ayah dia pun tak sangka perkataan tu boleh menyebabkan kematian anak dia. Kadang-kadang perkataan satu ni kita tak sedar. Kena jaga perkataan. Ada seorang, satu kisah inspirasi seorang cikgu juga. Jumpa anak murid dia. Anak murid dia terima kasih sangat ke cikgu tu. Dia jumpa cikgu tu lepas daripada dia dewasa, dia terima kasih sangat cikgu telah mengubah hidup saya. Bagaimana cerita dia? Cikgu dia ni, masa kecil, masa belajar dululah, dia ada curi barang kawan dia sekelas. Jadi kawan tu tak tahu siapa ambil, mengadu kepada cikgu. Cikgu, ada orang ambil barang saya. Cikgu kata, okey, kita buat spot check. Semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri, semua pejam mata. Cikgu pun start check poket seorang. Sampai habis satu kelas. Lepas tu budak ni duduk debar. Dia pun, cikgu pun pegang poket dia, adalah poket dia. Dia pun, cikgu ambil. Kemudian, cikgu raung sampai habis satu kelas. Dia pun, habis, okey sekarang dah boleh buka mata belakang. Sekarang semua boleh duduk. Dia pun duduk takut, debar. Pasal, cikgu ambil barang dalam poket dia. Cikgu pun panggil budak tu, hak hilang, mari sini. Ni, barang ni cikgu jumpa ambil. Siapa ambil? Cikgu tak tahu. Siapa ambil? Cikgu tak tahu. Budak ni kata, hari tu cikgu telah menyelamatkan maruah saya. Sehingga dengan sebab tu, saya hari tu memang insah dah, takut sungguh dah, kata takut orang tahu. Sekelas tahu saya curi, malulah saya, dia kata. Tapi alhamdulillah, terima kasih cikgu. Cikgu tak rayak siapa curi hari tu. Sedangkan itu saya. Apa jawab cikgu tu? By the way, cikgu kata. By the way, sebenarnya aku pun tak tahu hari tu mu curi. Kalau mu tak bagi tahu. Anak murid dia kata, bapa pula cikgu? Dia kata, waktu aku cek poket tu, aku pun pejam mata. Cikgu kata, waktu aku cek tu, aku pun pejam mata. Sehingga aku tak tahu siapa curi. Sehingga mu mari ngaku. Dia kata, tak apalah cikgu. Tapi sesungguhnya perbuatan cikgu itulah yang telah mengubah hidup saya. Kadang-kadang benda kecil je. Benda kecil je. Tapi dia memberi makna yang besar dalam kehidupan seseorang. Maka perkataan ni kena jaga. Related to kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dalam tafsir ni sebut, bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan takbirnya Nabi Yusuf tak ta'yin. Nabi Yusuf tak kata ammal awwalu, adapun yang pertama. Kalau kita tahu pertama, kita tahulah secara susunannya hak ni dulu. Tak, tapi Allah Taala kata amma ahadukuma, salah seorang daripada kamu. So dia tak mention siapa-siapa, cuma dia kata salah seorang daripada kamu akan bebas, kemudian dia akan duduk dekat raja, dia akan jadi orang yang hidang arak untuk raja. Wa ammal akharu, seorang lagi akan mati. Jadi dia tak bagi tahu secara spesifik untuk menjaga hati orang yang akan dibunuh. Kalau dia tahu, sedihlah dia. Walaupun mungkin dalam hati dia tahu,
Tapi perkataan Nabi Yusuf jaga. Boleh jadi dia tahu dah, boleh jadi. Nah, tapi kita hak bercakap ni, kita kena berlapik lah. Nah, berapa ramai orang ni perkataan dia. Dengan sebab satu perkataan Nabi SAW kata dia jatuh ke dalam neraka beberapa darakat. Yahwi ila jahannam. Terhumban ke dalam neraka jahannam. Dengan sebab perkataan. Jadi sebab tu antara iktibar yang kita boleh ambil daripada ayat ini adalah menjaga hati. Jaga hati. Okay? Baik. Kemudian wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma, berkatalah Yusuf kepada orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Disebut dalam tafsir, okey, qala lahu Yusuf khufyatan 'anil akhar. Nabi Yusuf pergi bagi tahu secara sembunyi-sembunyi. Sebab dia tak nak bagi tahu kepada orang yang akan dihukum mati tu, kamulah yang akan dihukum mati. Jadi dia bagi tahu kepada orang yang akan selamat itu secara sembunyi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam li'alla yash'uruhu annahu al-maslub, supaya yang akan dihukum salib itu tidak berasa dialah yang akan dihukum mati. Jadi dia pun kata kepada orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Lalu dia kata apa? Uzkurni 'inda rabbik, sebutlah perihalku kepada Tuanmu. Dia bagi tahu siapa yang selamat di antara kamu ni, bagi tahulah kepada raja. Okey. Siapa yang selamat di antara kamu ni, bagi tahulah aku kepada raja. Fa ansahu syaitan, setelah orang itu selamat atau dibebaskan dari penjara, maka dia pun keluar. Lalu dia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Tak ingat, syaitan buat tak ingat. Keluar penjara, tak ingat dah kepada rakan sepenjara. Padahal ada 3 orang je. 1 mati, 1 selamat. Lupa kepada Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Falabitha fis sijni bid'a sinin, dengan sebab itu tinggallah Nabi Yusuf di dalam penjara beberapa tahun. Beberapa tahun ni ulama tafsir sebut apa? Antara 3 hingga 9 tahun. Tetapi berkata Imam Mujahid atau Wahab bin Munabbih, dia kata 7 tahun. Sebagaimana Nabi atau Nabi Ayub sakitnya juga 7 tahun, Nabi Yusuf duduk dalam penjara selama 7 tahun. 7 tahun duduk dalam penjara. Jadi lama tu sebab kawan dia tu keluar lupa nak bagi tahu sang raja bahawa dalam penjara tu ada seorang lagi nama dia Yusuf. Orangnya baik, orang begini agar dibebaskan. Jadi duduk dalam itu lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk Nabi Yusuf keluar, raja pula mimpi. Raja pula bermimpi. Apa mimpi raja? Sebab apa? Allah Ta'ala nak suruh Nabi Yusuf keluar dengan cara mimpi.
Ataupun kenapa Allah bagi raja mimpi, supaya dengan sebab tu Nabi Yusuf keluar daripada penjara, dan dengan sebab tu Nabi Yusuf diangkat kedudukannya di sisi raja. Jadi Allah ni, dia nak buat gapo pun ada sebab musabab dia. Okey. Jadi Allah Ta'ala ajar Nabi Yusuf ilmu takwil mimpi. Masa tu, masa dia kecil lagi. Kan? Kemudian masuk dalam penjara, jumpa dengan orang, takbir mimpi orang dalam penjara. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala bagi juga mimpi kepada sang raja. Matlamatnya apa? Allah nak angkat darjat Nabi Yusuf. Jadi mimpi. Cara tu, susunan tu sudah ada. Blueprintnya sudah ada. Jadi Allah Azza wa Jalla ni, dia melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Okay? Mudah saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat seseorang dan juga menjatuhkannya. Ada sebabnya. Kadang-kadang orang tu nak jadi, orang panggil, kalau orang nak jadi seorang yang berkedudukan, tak masuk tanding, tak masuk tak join parti, tak apa. Tak. Tiba-tiba jadi menteri. Kalau Allah Ta'ala nak. Tak tanding, tak ada kursi. Tapi Allah Ta'ala susun, akhir sekali dipilih jadi menteri, dilantik senator. Jadi menteri. Menteri Kesihatan kita tak tanding, tapi jadi Menteri Kesihatan. Menteri Agama tak tanding, jadi Menteri Agama. Menteri Kewangan tak tanding, jadi Menteri. Yalah, Allah Ta'ala susun. Kerja siapa ni? Kerja Allah. Memanglah ada sebab percaturan manusia A, manusia B, manusia C, orang ni letak jawatan, tukar pulak kerajaan, kemudian dilantik ragung pilih pulak gitu gini. Tapi semua yang berlaku ni kan, termasuklah dalam pemerintahan, adalah dengan kuasa Allah. Allah Ta'ala kata, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah ni raja segala raja. Dia bagi siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan dia tarik kekuasaan daripada siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kamu ya Allah hinakan siapa yang kamu nak suruh hina. Kalau siapa nak mulia, kamu muliakan. Biadikal khair, pada kekuasaanmu lah, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Jadi Nabi Yusuf, perjalanan hidup dia daripada kecil dicampur dalam telaga, kemudian dijual sebagai hamba, kemudian dibeli oleh pembesar Mesir, dijaga sebagai anak angkat, kemudian digoda oleh isteri pembesar, kemudian masuk penjara. Duduk dalam telaga berapa hari? 3 hari. Duduk dalam penjara 7 tahun. Tapi lepas daripada tu, rupa-rupanya Allah sediakan semua perjalanan ni untuk Allah lantik dia jadi pemimpin di Mesir. Tengok susunan Allah ni. Jadi macam mana? Dia tak perlu jadi orang dekat dengan raja pun. Dia duduk dalam penjara. Allah bagi raja mimpi, dengan sebab dia takwil mimpi raja, dia dilantik menjadi orang besar dalam kerajaan. Menteri perbendaharaan. Menteri yang menjaga khazainil ard. Menteri, kalau kita kewangan lah. Dia menteri perbendaharaan, kita panggil. Treasury. Baik, jadi Allah Ta'ala pun bagi raja mimpi. Apa mimpi raja? Raja pun mimpi pada suatu hari. Lama ni antara dia lepas orang tu bebas dengan raja mimpi tu ada gap masa lah. Tapi total Nabi Yusuf duduk dalam penjara 7 tahun.
Wa qala al-malik, pada satu hari raja Mesir pun berkata, sesungguhnya inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, sab'a baqaratin simanin, 7 ekor lembu gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Lagu mana lembu makan lembu ni? Tak tahulah. Tapi 7 ekor lembu gemuk besar dimakan oleh 7 ekor lembu kecil. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Aku juga tengok 7 biji tangkai hijau dan 7 lagi tangkai kering. 7 lagi tangkai kering. Lalu dia pun tanya pembesar yang ada dekat dengan dia, ya ayyuhal malak, wahai ketua-ketua kaum yang hadir, aftuni fi ru'yaya, tafsirkanlah mimpiku, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau sekiranya kamu tahu apa makna dia. Kalau kamu pandai takbir mimpi, tafsir mimpi, bagi tahulah kepadaku apa makna mimpiku itu. Okey. Jadi apa jawab mereka? Tuanku, ada apa tu? Mainan tidur je. Dia apa? Campur bau. Demikian itu adghasu ahlam. Untuk tafsir mimpi raja pula, muka surat sebelah. Muka surat sebelah minggu depan. Seronok dengan cerita ni. Baik, kita sambung minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.